Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan perempuan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan di petang yang permai ini, dan alhamdulillah pada hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban yang mulia, dan tidak berapa lama lagi insya-Allah kita akan memulakan berpuasa bersempena Ramadan Al-Mubarak. Dan kita pohon kepada Ilahi agar memberikan kesihatan kepada kita dan agar dapat kita sempurnakan puasa di musim Ramadan kali ini sebaik mungkin. Semoga dengannya kita mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita sebutkan dan peringatkan setiap tahun, setiap kali kita memasuki Ramadan Al-Mubarak, kita peringatkan diri kita tentang tujuan kita berpuasa. Dan ayat yang merupakan ayat tema berkaitan dengan Ramadan ini ialah ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai mereka yang beriman, diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka sebelummu, agar dengannya kamu mencapai makam takwa. Ayat yang kita bacakan tadi dikhususkan kepada mereka yang beriman. Dalam erti kata yang lain, ibadah khusus yang Allah wajibkan khusus kepada mereka yang beriman. Kita sering diperingatkan bahawa seruan dalam Al-Quran secara dasarnya ada dua. Pertama, ditujukan kepada mereka yang beriman, dan yang kedua, kalimatnya berbunyi ya ayyuhan nas, wahai manusia, dituju kepada manusia sejagat. Tetapi ibadah yang khusus seperti puasa yang kita bacakan tadi ditujukan khusus kepada allazina amanu, pada orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan kewajipan ini bukan yang baru. Ia telah diwajibkan ke atas mereka sebelum ini. Sebab itu bila kita mengkaji dan mengamati agama-agama lain, terutamanya agama Kristian dan juga Yahudi, kita mendapati memang ada kedapatan dalam agama-agama ini ibadah puasa. Sebagai contoh, orang Kristian pada hari ini sebahagiannya berpuasa Lent, L-E-N-T. Dan kita mendapati orang-orang Yahudi berpuasa sebagai contohnya dengan puasa Yom Kippur. Jadi orang-orang yang dahulunya kita kenali sebagai ahli kitab, mereka berpuasa. Dan saki-baki daripada ibadah itu ada manifestasinya pada hari ini. Kemudian di hujung ayat yang kita bacakan tadi, Allah menjelaskan tujuan kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Semoga dengannya kamu mencapai makam takwa. Jadi ia ada tujuan. Seringkali saya peringatkan bahawa Islam merupakan agama yang menyuruh kita melaksanakan ibadah tertentu, dan ibadah itu ada objektifnya. Ia boleh kita istilahkan sebagai objective oriented acts of worship, sebagai amal-amal yang ada objektif khususnya.
Dalam konteks puasa Ramadan, objektif khususnya ialah mengejar takwa, mengejar ketakwaan. Kita berpuasa bukan untuk menguruskan badan, bukan untuk merendahkan paras, kolesterol, gula, lemak asid dan sebagainya. Tidak. Kita berpuasa untuk mencapai makam takwa. Jika niat kita betul, insya-Allah kita mendapat segala kebaikan yang dikaitkan dengan puasa. Tidak pelik, kita sihat. Tidak pelik, kita lebih mantap. Tidak pelik, minda kita lebih tajam. Tidak pelik, ekonomi kita lebih kukuh. Tidak pelik. Tetapi tujuan kita berpuasa bukan itu. Tujuannya ialah untuk mengejar takwa. Dan seringkali kita peringatkan di sini maksud takwa. Kita sebutkan maksud takwa berdasarkan tafsiran sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mentafsirkan takwa sebagai taat tidak maksiat, ingat tidak lupa, dan syukur tidak kufur. Bayangkan, alhamdulillah umat Islam seluruh dunia keluar dari musim Ramadan, keluar dari puasa Ramadan dalam keadaan bertakwa, yang mana mereka taat tidak maksiat, ingat pada ilahi, tidak melupakannya, bersyukur dan tidak kufur. Saya yakin ketika itu dunia ini akan bersinar dengan sinar keberkatan. Jika Malaysia selepas berpuasa berjaya melahirkan pemimpin di atas yang bertakwa, menteri-menteri kabinet yang bertakwa, timbalan-timbalan menteri yang bertakwa, ketua-ketua pengarah yang bertakwa, pengarah-pengarah yang bertakwa, pengurus-pengurus yang bertakwa, guru pendidik yang bertakwa, siswa-siswi yang bertakwa, pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah yang bertakwa, masyarakat secara umum yang bertakwa. InsyaAllah di tengah malam tidak ada kacau bilau oleh mat-mat rempit. InsyaAllah tidak akan kedengaran kes-kes ragut. InsyaAllah tidak ada berita yang menceritakan tentang perzinaan dan kemudiannya mengandung luar nikah dan kemudiannya membuang anak dalam tong-tong sampah dan kemudiannya ditangkap dan dibawa ke mahkamah. Tidak kedengaran sebab Ramadan telah mendidik umat menjadi orang yang bertakwa. Kita bermasalah disebabkan sistem kita tidak melahirkan orang yang bertakwa. Ia mungkin melahirkan orang yang hebat akademiknya, A itu, A ini, tapi A bagian takwa tidak ada. Maka akhirnya yang cerdik dan pandai menipu orang. Yang cerdik dan pandai mencuri harta orang melalui internet. Begitulah seterusnya. Sebab itu Islam ada formula lain. Pendidikan Islam, pendidikan yang menekankan kepada aspek kerohanian tanpa mengabaikan aspek fizikal. Gabungan kedua-dua ini insya-Allah gabungan yang mantap. Itulah yang kita mahu bila kita berpuasa. InsyaAllah sekejap nanti jika ada masa selepas kita tafsir, kita akan perincikan sedikit lagi tentang puasa ini. Untuk sekarang kita kembali kepada agenda kita. Dan alhamdulillah kita pada petang ini di penghujung Syaban ini kita berada di penghujung surah Al-Jin, insya-Allah. Jadi kisah tentang jin penutupnya petang ini. Diharapkan selepas ini bila TV, drama bercakap tentang jin, saka, hantu mortal,
hantu montel, puaka itu, puaka ini, kita tahu menilai puak itu berada di mana selepas kita faham surah Al-Jin. Dan kita akan menyedari betapa masyarakat pada hari ini sibuk dengan jin ataupun dikelirukan oleh jin, sedangkan jin sebenarnya berbanding insan, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berada di martabat ataupun makam lebih rendah daripada manusia. Tetapi memandangkan manusia terbabas agama dan ketakwaannya, maka kita dikelirukan oleh makhluk-makhluk yang rendah makamnya, sehingga akhirnya mereka menakutkan kita dan kesannya kita terbabas dalam ketakutan dan kekeliruan. Kita kembali kepada agenda kita, dan insya-Allah pada petang ini kita masih mengkaji surah Al-Jin, surah nombor 72, dan pada petang ini kita mulakan dari ayat nombor 20 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada. Qul inni Qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallah wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Sadaqallahul Azim. Al-Jin 20 hingga ke hujung surah, yaitu ayat 28, yang bermaksud, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak ada kuasa mendatangkan kemudaratan kepadamu, dan tidak pula aku memiliki kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku sekali-kali tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari azab ilahi, dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripada bantuan dari sisinya. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan hanya menyampaikan risalahnya. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan siapakah yang lebih sedikit bilangannya. Katakanlah ya Muhammad,
Aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi azab itu masanya masih panjang. Dia adalah Allah, Tuhan yang mengetahui segala yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diredainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, iaitu malaikat, di bahagian muka dan di belakangnya, supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya, iaitu ilmu Allah, meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, kita sampai ke penghujung surah Al-Jin. Dan surah ini bermula dengan satu penceritaan bahawa satu kelompok jin telah mendengar Nabi membaca Al-Quran dan mereka beriman dengannya. Ketika jin-jin ini mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, Nabi tidak menyedari kehadiran mereka. Maka Allah menurunkan wahyu, memberitahu kepada Rasulullah tentang apa yang berlaku. Jika Allah tidak memberitahu, Nabi tidak mengetahui. Sekaligus menampakkan kepada kita bahawa Rasulullah dan Rasul-Rasul yang lain alaihimussalatu wassalam tidak mengetahui apa-apa yang lain, kecuali jika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Rasul tidak mengetahui benda-benda yang gaib, kecuali jika diberitahu oleh Allah, masakan tok-tok bomo mengetahui perkara yang gaib? Masakan manusia yang bukan Nabi dan Rasul boleh mendakwa mereka mengetahui benda yang gaib? Kenyataan-kenyataan seumpama itu merupakan kenyataan-kenyataan yang sesat. Kemudian telah kita perinci dan bedah surah ini sebelum ini, dan kita memahami sekarang bahawa jin ini makhluk Allah yang dicipta Allah daripada api. Dan jin seperti mana manusia dicipta Allah dengan taklif, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia, melainkan mereka ada tanggungjawab. Taklif bermaksud tanggungjawab. Tanggungjawab itu ialah liya'budun, menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah. Maka jin dan manusia adalah sama di sudut kedua-dua makhluk ini dicipta untuk menyembah Allah. Maka makhluk lain, contohnya haiwan, mereka tidak ada taklif. Dan kita sebutkan sebelum ini, jika lembu berjalan di pekan, tidak menutup aurat, tidak ada masalah bagi lembu-lembu itu. Tetapi jika manusia berjalan di tengah jalan, di pekan sebagai contoh, tidak menutup aurat, sedangkan menutup itu taklif, sebahagian daripada tuntutan Allah, kita akan dihukum. Maka jin dan manusia mendapat taklif yang telah kita sebutkan tadi. Namun kita juga mengamati ayat-ayat lain yang berkaitan dengan surah Al-Jin. Surah Al-Jin tidak kita nafikan memberikan fokus terhadap jin sepenuhnya, tetapi ada sedikit sebanyak ayat-ayat lain dalam surah-surah yang lain yang sedikit sebanyak bercakap juga tentang jin, dan ayat-ayat itu nak kita kaitkan juga
dengan surah ini, iaitu surah Al-Jin. Sebagai contoh, suratul Namli menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan jin Ifrit. Nak kita kaitkan juga dengan kisah dalam surah Al-Jin, ataupun surah Ar-Rahman yang ada menyebutkan bahawa jin asal usulnya daripada api. Dan kita memaklumi secara umumnya, kita insan dicipta daripada tanah dan malaikat daripada nur ataupun cahaya, tetapi jin daripada api. Dan kita juga telah membincangkan sebelum ini bahawa iblis, syaitan, merupakan makhluk Allah dari sudut jin. Iblis, syaitan adalah jin, tetapi jin yang cukup teruk perangainya. Sebab itu bila kita amati ayat sebelum ini, ada kenyataan dari golongan jin yang mengatakan, adapun kami, taraik kami pelbagai. Maksudnya jalan kami berbeza-beza. Artinya jin ini mereka mempunyai banyak kategori. Yang paling teruk ialah iblis dan syaitan yang dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Lain daripada itu, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Makanya muslim itu antaranya yang telah mendengar Nabi membaca Quran, kemudian mereka beriman, mereka beramal, dan mereka balik berdakwah. Dan kita perlu juga sebutkan lagi sekali pernyataan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa status jin dibandingkan dengan status insan, maka insan statusnya, makamnya lebih tinggi daripada jin. Berdasarkan firman Allah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan insan dalam bentuk yang lebih sempurna. Walaupun kedua-dua makhluk ini ada taklif, tapi makam manusia lebih tinggi. Salah satu tafsiran yang dibuat sahabat-sahabat ialah, dari kalangan insan ada rasul, dari kalangan jin tiada rasul. Dari kalangan manusia lahirlah rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, tapi dari kalangan jin tidak ada rasul. Yang ada di saat kemuncaknya hanyalah nazir, pemberi ingat, pendakwah. Tapi rasul dari kalangan insan. Sebab itu jin mendengar Rasulullah membaca Quran, mereka beriman dengannya. Mereka beriman dengan apa yang Rasulullah baca dan mereka mengikut. Jadi rasul mereka ialah insan. Sebagai contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali nak juga kita peringatkan tentang apa yang kita sebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan jin Ifrit yang diceritakan dalam surah An-Namli, surah bertemakan semut. Ketika Permaisuri Balqis dari Sabak datang dengan tentera-tenteranya hendak menyerah diri kepada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman menghimpun tentera-tentera baginda. Dan tentera-tentera baginda ini hebat. Ada 3 kategori. Pertama manusia, kedua jin, dan ketiganya haiwan. Contohnya burung hudhud dan seumpamanya tentera Nabi Sulaiman. Dan tidak ada manusia yang diberikan kehebatan seumpama Nabi Sulaiman. Hanya Nabi Sulaiman mendapat anugerah itu. Ini mukjizat agung yang Allah berikan ke atas Nabi Allah Sulaiman. Dalam bahasa mudah, Nabi Sulaiman dapat menguasai jin. Dan Nabi Sulaiman menggunakan khidmat jin. Tapi kita tidak mendapat kelebihan itu. Jadi kalau kita bela jin, kita sudah melanggar agama. Jika kita menggunakan khidmat jin, kita juga telah melanggar kehendak agama. Sebab itu telah kita sebutkan dan kita ulang-ulangi kenyataan jin. Kenyataan jin yang menyebutkan segolongan manusia telah menggunakan khidmat kami
Segolongan manusia telah menggunakan khidmat kami. Some of you guys have been using our services, kata jin. Sebahagian manusia mengguna servis kami, khidmat kami, dan kami tidak lain akan menyebabkan mereka mendapat rohaqah. Saya ulang kalimat itu banyak kali sebelum ini, dan saya menyuruh kita ingat bahawa orang yang membela jin atau mengguna khidmat jin, akhirnya mereka mendapat padahnya. Padahnya dalam surah ini memberitahu padahnya ialah rohaqah. Kata Imam Qatadah, keliru dan celaru. Orang yang membela jin, mengguna khidmat jin, otaknya akan rosak. Mereka akan keliru dan celaru, kata Imam Qatadah. Imam-imam lain mentafsirkan rohaqah sebagai peningkatan dosa. Jin akan bertindak mengelirukan kita, dan kita pun tak kenal jin. Tak tahu betul-betul ke dia Islam, ke dia munafik, kita pun tak tahu. Jadi dia kelirukan kita. Justru Nabi Allah Sulaiman saja yang diberikan kekuatan dan kekuasaan untuk kawal jin, sehingga jin hibrid pun mengalah berdepan Nabi Allah Sulaiman. Tapi tidak ada manusia yang mendapat kelebihan seumpama baginda sampai hari kiamat. Itu nak kita sebutkan untuk menjawab persoalan tentang isu hari ini berkaitan dengan jin. Adapun usaha bomoh-bomoh Islam, ahli-ahli perubatan yang menggunakan pendekatan Al-Quran untuk menghalau jin, membuang saka, kita tak ada masalah dengan itu. Silakan, insya-Allah. Itu satu bentuk bantuan ke atas mereka yang bermasalah. Asalkan metodologinya, pendekatannya tidak ada unsur-unsur syirik dan tidak ada unsur-unsur haram. Itu tidak ada masalah. Itu membuang jin, bukan membela jin. Kita tidak ada masalah dengan itu. Cuma jangan kita katakan itu sahaja perubatan Islam. Jangan berkata demikian. Bila sebut perubatan Islam, terus babnya bab buang jin. Bila sebut perubatan Islam, babnya buang saka. Doktor-doktor di hospital itu menggunakan teknologi perubatan moden, tak langsung dikaitkan dengan perubatan Islam. Itu kekeliruan ilmu. Itu yang hendak kita buang dan bantras dari minda umat Islam yang sempit mindanya. Itu saja yang hendak kita kaitkan dengan rumusan pada petang ini. Terus kita masuk kepada ayat 20. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku hanya menyembah Tuhanku Allah, dan aku tidak akan mensyirikkannya dengan apa-apa pun." Ini dasar agama. Diulang-ulangi dari masa ke semasa dalam Al-Quranul Karim. Apatah lagi bila kita sebut surah jin ini, kita sebut sebelum ini dia surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan kita sebutkan juga sebelum ini surah Makkiyah menekankan antaranya tentang akidah. Maka kita lihat penegasan Nabi dalam ayat 20 surah Al-Jin ini, bagaimana Rasulullah menekankan tentang akidah yang betul. Apakah akidah yang betul itu? Aku menyembah dia sahaja, dan aku tidak akan mensyirikkan apa-apa pun dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru bila kita beribadah, kita menyembah Allah tanpa ada gambar. Kita menyembah Allah tanpa diwakili oleh patung-patung berhala. Kita menyembah Allah tanpa ada images and idols, dalam bahasa Inggeris dengan izin. Kita menyembah Allah tanpa meletakkan Kaabah depan kita untuk kita lihat dan sujud di hadapan Kaabah yang boleh kita lihat dengan mata kasar kita. Kita tak perlukan semua itu sebab kita khawatiri ada unsur-unsur syirik. Kalau kita menghadap pada Kaabah pun, kita menghadap dengan kesedaran dia hanyalah qiblah. Qiblah berasal dari huruf-huruf Arab qabala, artinya direction, hala,
Tapi bila kita kaitkan dengan Tuhan, dia ilah. Ilah iaitu Allah. Qiblah dengan ilah berbeza. Justru kita jelas supaya akhirnya ibadah kita, apatah lagi solat kita, tidak ada unsur-unsur syirik. Dan konsep syirik ini luas dan telah kita bicarakan dari masa ke semasa. Tidak ada makhluk yang menyamai Allah. Itu dasar kepada tauhid. Allah sahaja yang mengetahui benda ghaib. Siapa yang mengakui dia tahu benda ghaib, syirik. Dia telah terkeluar dari konsep tauhid. Kemudian Allah sahaja yang menentukan siapa ke neraka, siapa ke syurga. Jika ada yang memandai-mandai menentukan siapa ke syurga, siapa ke neraka, dia syirik. Dia mencuri kuasa Allah. Allah saja mengetahui undang-undang apa, peraturan apa paling sesuai bagi manusia. Tiba-tiba kita mengatakan undang-undang dunia, undang-undang manusia, manusia lebih tahu daripada Allah, kita syirik dan boleh jadi kafir. Ataupun ada orang mengatakan bahawa kita menyembah Allah, tetapi Allah itu ada juga anak dia. Sebagai contoh, Nabi Isa itu anak Tuhan. Maka dia juga syirik, terkeluar daripada agama. Kita jelas. Dan Nabi kita SAW menegaskan tentang bab penting ini dalam surah Al-Jin ayat 20. Kemudian pada ayat 21 konsep tauhid diperincikan. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak ada kuasa mendatangkan kemudaratan ataupun kemanfaatan kepadamu. Nabi tak ada kuasa mendatangkan kemudaratan ataupun kemanfaatan kepada sesiapa pun. Yang boleh mendatangkan kesemua itu hanya dia. Tapi andai kata Nabi mendatangkan kemanfaatan, bukan kerana kuasa Nabi. Sebab itu Nabi disuruh Allah berkata, aku tak ada kuasa. Kalau aku berkesempatan melakukan kebaikan, bukan kerana kuasa itu kuasa mutlakku. Dia hanya pemberian Allah. Dengan keizinannya, kita membantu orang tua melintas jalan. Nampak macam kita buat. Tapi sebenarnya, dia itu kudrah yang Allah izinkan, pinjamkan kepada kita. Itu saja. Jika Allah tak izinkan, tak berlaku. Jadi semua ini tauhid. Semua ini tauhid. Justru kita seringkali diajar untuk berkata dengan izin Allah. Kamu dah berpuasa Ramadan tahun lepas, okey ke? Alhamdulillah, dengan izinnya. Kamu pergi jumpa doktor, saya difahamkan kamu dapat stroke, lembek kedua belah kakimu, sekarang lepas 2 bulan nampak sudah boleh berjalan. Hebat doktor tu. Tidak berlaku dengan izin Allah. Ini bahasa kita. Bahasa orang yang mengaji dan faham. Orang yang mengaji dan faham. Bahasa orang yang kenal tauhid. Dia guna bahasa lapik. Akhirnya hilang kesombongan dari penjuru kita. Kita tak berani mendabik dada. Oh, kalau tidaklah kerana I, you all ni kebuluran. Jika tidaklah kerana I, kampung ni tak ada masjid. Jika tidaklah kerana I, kampung ni tak ada surau. Dan di musim Ramadan, entah bagaimana mereka nak solat. Kalaulah tak ada I, you all, tak ada ni, Giant ni tak ada ni. Supermarket ni semua tak ada. Hypermarket ni semua tak ada. Tapi kerana I dan kuasa I, dan saya I pula kena orang-orang yang di atas, semuanya guna bahasa I, seperti I. Sebab itu jadi semua ini. Sebab itu kampung kita maju. Sebab itu negara kita maju. Ini semua bahasa manusia yang sombong. Adik-beradik iblis dan syaitan. Waliyahzubillah. Itu penting tauhid. Tauhid meletakkan kita pada perspektif yang betul. Semua dengan izin Allah. Bukan I hebat, tidak. Allah izinkan I buat. Tapi dia yang memiliki segala-galanya, bukan I.
Bahasa itu lain. Bahasa itu lain. Jadi itulah yang menyebabkan Islam menekankan ilmu tauhid. Sebab dia membentuk karakter. Tauhid membentuk karakter, membentuk perangai, membentuk personality, membentuk kepribadian. Contoh kita sebutkan tadi, meminjam bahasa Quran. Saya tidak boleh mendatangkan kebaikan padamu. Saya juga tidak boleh mendatangkan keburukan padamu. Saya tak boleh. Saya tak ada kuasa. Jika saya berjaya melakukannya, bukan kerana saya hebat. Allah izinkan. Dia lain. Dia lain. InsyaAllah. Jadi terbentuk satu perangai sikap yang positif. Lahirlah personality yang tidak sombong. Kesan daripada tauhid yang dijiwainya, insya-Allah. Terus kita masuk pada ayat nombor 22. Sambungan dari konsep tauhid yang kita bicarakan tadi. Katakanlah ya Muhammad, aku sekali-kali tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah. Dan aku tidak memperoleh tempat berlindung selain daripada bantuannya. Itu lanjutan dari apa yang kita bicarakan tadi. Artinya jika ada orang nak menolongku pun, dia hanya boleh menolongku dengan izin Allah. Semata-mata dia tidak boleh. Dan tidak ada siapa boleh melindungiku dari azab ilahi melainkan dengan izin Allah. Tidak lain dari itu. Itu sambungan dari konsep tauhid yang kita bicarakan sebelum ini. Seterusnya kita masuk pada ayat nombor 23. Akan tetapi aku hanya menyampaikan risalatihi illa balagham minallah. Balagh, menyampaikan. Kita akan melihat dari ayat 23 sampai ke hujung. Bila kita amati, lahirlah dari situ ilmu tauhid yang penting berkaitan Rasulullah. Ada sifat-sifat wajib. Sifat-sifat wajib Rasul. Ada sifat-sifat wajib Rasul. Mana ulama dapat selepas mengamati Al-Quran? Contohnya ayat-ayat yang bakal kita kaji sekarang. Ayat 23 mengatakan illa balagham minallah. Aku hanya menyampaikan risalahnya. Lahir tabligh. Sifat wajib Nabi balagh, lahir tabligh, balagha. Daripada kalimat balagha lahir tabligh. Nabi wajib menyampaikan risalah Allah, tabligh. Tak ada kaitan dengan kelompok tabligh, tak ada. Ini sifat wajib Rasul. Tapi dituntut kita menyampaikan. Itu memang dituntut. Tapi kita sedang bicarakan bukan kelompok. Kita bicarakan sifat wajib Nabi. Jangan kaitkan dengan kelompok yang ada kelemahan-kelemahannya. Nabi maksud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tabligh. Wajib sifat itu ada pada Rasul. Artinya Nabi bukan sekadar Rasul yang dilantik kemudian duduk diam, kemudian berehat, duduk diam, tak menyampaikan. Nabi bukan begitu. Nabi bukan begitu. Maka itu kita fahami dari surah Al-Jin ayat nombor 23. Seterusnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasul, baginya neraka jahanam. Jika maksiatnya itu maksiat berbentuk kufur, mengingkari, menderhakai, menolak, menidakkan Allah dan Rasul, maka sudah pasti neraka jahanam itu khalidina fiha abada. Masuk neraka jahanam, kekal dalamnya, kekal dalamnya abada, insya-Allah ya. Jadi itu ayat nombor 23. Di belakang sana ada motivasi ya. Motivasi hari ini kena pekik kuat-kuat. Itu motivasi.
Jadi itu Al-Jin ayat nombor 23, insya-Allah ya. Seterusnya kita masuk pada ayat nombor 24. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, itu orang yang kufur, masuk neraka tengok azab, maka mereka akan mengetahui siapa yang lemah. Baru mereka tahu siapa lemah. Di dunia mereka hina Nabi di Mekah, tengok pengikut tak ramai. Umat Islam yang bertakwa jumlah tak ramai. Not many people want to follow the truth. Akhirnya musuh-musuh Islam dia menilai kebenaran mengikut jumlah, mengikut kuantiti. Ini Quran pun betul kan? You all kononnya bawa kebenaran, tengok berapa orang yang ikut. Kalau kita menilai apa yang berlaku ke atas Nabi Sulaiman, lagilah ketara betapa jumlah yang beriman dengan Nabi Sulaiman begitu kerdil. Maaf, bukan Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, minta maaf. Nabi Nuh, jumlah yang beriman dengan Nabi Nuh begitu kerdil. Dakwahnya menghampiri 1000 tahun, tapi yang beriman begitu kerdil, tidak begitu ramai. Nabi Nuh sebelum berlaku banjir besar. Kalau kita menilai mengikut jumlah, kita berkata, oh, kekufuran majority, kebenaran minority. Maka majority berbanding minority, menang majority. Maka kebatilan dianggap berjaya. Itu pandangan manusia yang mempunyai pandangan cara lihat yang salah. Sebab itu Allah sebut pada ayat nombor 24 dan 25 bahawa orang yang kufur itu yang mengatakan kami majority, pengikut kebenaran tidak ramai, tapi masuk neraka, mereka akan ditembelak. Sekarang mana perginya ramai tu? Apa jadi pada yang ramai? Apa jadi pada majority? Ditembelak dalam neraka. Mana dia yang ramai, majority? Bolehkah hindari azab ilahi? Menyedarkan kita bahawa kebenaran tidak diukur berdasarkan jumlah. Kebenaran tidak diukur berdasarkan kuantiti. Sebab itu dalam kitab-kitab tasawuf, berdasarkan ayat-ayat seumpama ini, dalam kitab-kitab tasawuf sering diperingatkan, kamu ikutlah kebenaran dan jangan bersedih hati jika kebenaran itu pengikutnya tidak ramai. Sebab Allah tidak menilai kebenaran berdasarkan jumlah ramai. Itu disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Kalimat seumpama ini penting untuk kita fahami, insya-Allah ya. Jadi itu nak kita kaitkan dengan ayat nombor 24, insya-Allah. Terus kita masuk pada ayat nombor 25. Katakanlah aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataupun masih jauh. Nabi tak tahu benar ghaib. Tak tahu bila akan berlaku kiamat. Maksudnya baginda tak tahu bila kiamat akan berlaku. Tak tahu. Tarikhnya bila? Ada orang buat filem mengatakan Armageddon, kiamat ataupun bumi alam ini akan berakhir Disember 2012. Ada orang buat filem. Ada orang buat filem mengatakan hari kiamat akan berlaku Disember 2012. Artinya lebih kurang lagi setahun. Lagi setahun. Kelas kita berakhir tahun depan. Kelas tafsir ni berakhir tahun depan. Habis Disember, selesai bayar income tax, habis. Hancur alam ini.
Yang jadi cerita benarnya ialah pembuat filem dah kaya raya. Pembuat filem tu dah kaya raya, menipu hatta anak-anak orang Islam dan umat Islam. Sehingga antara soalan banyak yang dihantar pada saya ialah, benarkah Dr. Daniel hari kiamat akan berlaku tahun 2012? Ini anak-anak yang ibu bapanya tak ajar betul. Jelas sekali bila anak bertanya, saya jelas ibu bapa tak tarbiyah anak betul. Sehingga anak tu boleh dikelirukan oleh filem. Iman hari ini berada di hujung filem. Dia lebih beriman dengan filem daripada Quran dan Sunnah. Malah Quran dan Sunnah pun dia tak faham. Dia lebih faham mesej filem 2012. Padahal ayat yang kita bacakan tadi jelas menunjukkan Allah menyuruh Nabi berkata, aku tak tahu azab neraka bagimu masih dekat, masih jauh, aku tak tahu. Artinya aku tak tahu bila kiamat akan berlaku. Azab hanya datang berkaitan dengan hari kiamat, hari akhirat. Aku tak tahu. Nabi pun tak tahu. Ada orang boleh tahu. Ada golongan anti hadis mengatakan mereka tahu tarikh hari kiamat. Kasim Ahmad and gang. Mereka tahu tarikh hari kiamat. Punya kod 19. Kod 19. Merepek. Jika kita sepandai itu, Nabi dapat terus wahyu daripada Allah, lagi pandai, lagi bijak dan lagi bijaksana. Tapi ketika Jibril bertanya pada Nabi, bila akan berlaku hari kiamat? Nabi menjawab, yang bertanya pun tak tahu, yang ditanya pun tak tahu. Kamu yang menyoal, Jibril, kamu pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Yang kita tahu, isyarat, tanda-tanda hampirnya berlaku kiamat ada. Contoh, orang yang dikenali sebagai pengembala kambing, mengembala tanpa kasut, tiba-tiba berebut-rebut membina bangunan tinggi. Itu isyarat kiamat dah dekat. Ini sedang kita lihat sekarang. Keturunan yang dikenali sebagai penggembala tiba-tiba beli bangunan besar-besar, buat bangunan dengan keuntungan mereka. Sudah dikenali pada hari ini. Dan begitulah seterusnya. Tarikh bila berlaku kiamat, siapa pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. InsyaAllah ya. Tadi itu ayat nombor 25. Terus kita masuk ke ayat nombor 26. Alimul ghaib, dialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun yang ghaib itu. Itu kenyataan umum. Allah saja yang tahu yang ghaib. Allah tak zahirkan yang ghaib itu pada manusia. Kenyataan dasar. Tapi ayat 27 ada pengecualian. Illa. Jadi bolehkan yang ghaib itu diketahui manusia? Boleh. Boleh. Tapi manusia yang Allah pilih. Sebab itu ayat 27 bermula dengan illa. Illa bahasa Arab kalimat istithna. Istithna artinya kalimat pengecualian. Illa, melainkan. Man irtadha mir rasul, melainkan kabar ghaib itu Allah berikan kepada insan yang Allah redha dari kalangan rasul. Artinya ada yang boleh mengetahui yang ghaib. Contoh yang jelas yang Allah ceritakan kepada rasul. Seperti rasul bercakap menceritakan tentang jin, membaca ayat jin pada kita. Bukan Nabi tahu tentang jin, tapi Allah beritahu. Nabi bercakap tentang neraka. Bukan Nabi mencipta neraka, melihat neraka dengan detail, tapi Allah beritahu. Dan begitulah seterusnya. Jadi kita mengkaji Quran yang dibawa Rasulullah, disampaikan Nabi. Bukan Nabi punya,
tapi semua fakta Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kalimat illa, ada pengecualian. Yang tahu yang gaib hanya ilahi, melainkan jika dia memberitahu kepada orang yang dia redha, contohnya dari kalangan Rasul, maka dengan itu Allah memberitahu kepadanya, dan Rasul itu ada malaikat menjaganya di bahagian depan dan belakangnya. Jadi itu kehendak Allah. Itu pun kita tak tahu, kan Nabi tak beritahu. Ini berita gaib. Rasul ada penjaga dari kalangan malaikat, kita pun tak tahu jika Allah tak beritahu. Ini khabar gaib, tapi bila Allah beritahu, kita tahu. Justru dalam bab ini kita kena buat satu pendirian. Apa-apa khabar gaib yang tidak bersandarkan dalil nas yang benar, iaitu Quran dan Sunnah, jangan diterima. Jangan diterima. Belega dalam masyarakat kita kisah-kisah alam gaib macam-macam. Yang popular tentang jin lah, jin kepala macam tu, semua ni cerita. Kemudian ada beritahu pada kita jin Ifrit berada di Bermuda Triangle. Jin Ifrit ini dia Kapten Jin, Major General, lebih tepat Kapten pun pangkat rendah, Major General, pangkat tinggi, paku besar. Dia jin Ifrit tunggu di Bermuda Triangle, di segi tiga Bermuda. Kita pun buka Quran Sunnah, adakah ini surah jin? Allah tak sebut pun tentang segi tiga Bermuda. Jadi buanglah berita itu, tak usah terimalah, buat pening kepala ya. Tak payah tanya ustaz, tak payah. Sebab ustaz pula pening kepala nak cari jawapan. Kesian kat ustaz, banyak benda lain yang ustaz kena kaji. Nak kaji pula jin Ifrit ada di segi tiga Bermuda, nak buat apa? Nak pergi tangkap dia ke? Jadi buang masa. Ada pula yang menceritakan macam-macam. Pun nak percaya, jangan sampai terbabas dari akidah. Tapi menolaknya adalah lebih wajar. Ada contoh. Kemudian tentang kematian, macam-macam cerita tentang kematian yang popular di kampung. Bila seorang itu meninggal dunia, rohnya akan balik ke rumah bila dia sampai 40 hari selepas kematian. Dia cerita pada kita. Dia yang rindu menangis, terisak-risak sebab kematian suami ke ibu. Jangan menangis, jangan menangis. Tunggu 40 hari dia balik. Dia balik dan dia ada di bumbung. Dia balik, duduk di bumbung. Tak ada kerja roh ni. Balik pergi duduk di bumbung, tak cukup menderita di dunia dulu, nak patah balik duduk di bumbung pula. Dulu dah menderita, dah pergi ke alam barzah, kona patah balik, buat kona baring patah balik 40 hari. Nak balik ke tempat ini buat apa? Tempat ghaflah, tempat pening kepala. Pergilah, kalau dapat anugerah duduklah di sana, insya-Allah. Doa pada Allah kalau ada kesempatan yang Allah berikan di sana, itu alam gaib. Maka itulah berita-berita yang sandarannya tidak ada, maka tak usah pakai pun tak apalah. Tak usah pakai. Cerita tentang orang mati, apa yang berlaku dalamnya. Cerita pula ada orang macam manalah dia terakam suara jeritan bawah tanah, tersebar di internet. Cerita berdasarkan Quran Sunnah tak tersebar sangat. Cerita Karut binti Marut, ada seorang tiba-tiba, mungkinlah bidang arkeologi, mencari khazanah peninggalan orang terdahulu, korek dalam tanah, tertinggal perakam. Kemudian bertemu semula alat perakam, pasang balik, terdengar jeritan. Jeritan kononnya dalam tanah. Ini jeritan ahli neraka, ditemui oleh saintis Rusia. Contohnya. Semua ini tak perlu kita imani, tak perlu kita percayai, insya-Allah ya. Inilah nak kita kaitkan dengan ayat-ayat tadi, insya-Allah. Akhirnya sampai kita ke ayat nombor 28, penutup surah Al-Jin. Alhamdulillah.
supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Jadi Allah menguji Rasul-Rasul. Rasul akan diuji Allah untuk memastikan Rasul menyampaikan. Menyampaikan itu tabligh. Allah mahu Rasul sampaikan semua risalahnya. Amanah. Rasul beramanah sampaikan semua risalah Allah. Tabligh. Amanah. Kemudian menyampaikan risalah Allah mengikut apa yang Allah kehendaki. Itu semua kita simpul dari ayat-ayat tadi. Itu sidik. Itu sidik. Nabi menyampaikan apa? Risalah Allah. Risalah ini mesti disampaikan. Allah bagi tahu. Allah nak menguji, sampaikan ataupun tidak. Artinya kena tabligh, kena amanah. Kena pegang tanggungjawab untuk menyampaikan dan sampaikan sepenuhnya. Kemudian tak boleh mereka-reka dengan ideologi baru. Kena sampaikan risalahnya. Kalimat tu pendek, tapi sudah menerangkan benda besar pada kita. Risalahnya, bukan risalah baginda, risalahnya. Jadi menyampaikan kesemuanya secara jujur, beramanah dan mesti benar menyampaikan risalahnya. Dan sudah pasti disampaikan untuk ditafsirkan oleh baginda, perpandukan sunnah-sunnah, dan pentafsirannya contohnya itu adalah daripada Rasul yang kependekatannya bijak dan bijaksana. Itu fatanah. Nabi bijak menjawab persoalan. Ada kekeliruan tentang ajaran Islam, ada sahabat bertanya. Nabi bijak menjawab. Bijak dan bijaksana. Masya Allah. Maka sekaligus itulah 4 sifat yang wajib kepada Rasulullah, dan ia dikaitkan dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, penutup surah Al-Jin menceritakan tentang dasar-dasar akidah. Walaupun tak sangat menyentuh tentang jin lagi. Penutup surah Al-Jin tak sangat bercakap tentang jin. Perbincangan tentang jin sudah diperincikan sebelumnya. Tapi penutup yang kita bacakan tadi tak sangat menyentuh tentang jin, tapi banyak menyentuh tentang dasar agama, terutamanya aspek tauhid. Dan itulah yang merupakan tema surah-surah Makkiyah. Dan surah Al-Jin, surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Fokusnya akidah. Dan akidahlah yang kita fokuskan tadi ketika kita bicarakan penghujung surah Al-Jin. Lantas sebagai rumusannya, pertama sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah akidah kita, sempurnakan dan elokkan tauhid kita. Akidah dari kalimat aqada, hubungan. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah, akidah. Tauhid dari kalimat wahada, satu, esa. Bagaimana kita mengesakan Allah. Aqadah melahirkan akidah, wahada melahirkan tauhid. Apa-apa pun dia ada perkaitan yang rapat. Kita mengesakan Allah dan kita ada hubungan dengan Allah. Bagaimana kita mengesakan Allah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah, kepercayaan dan sebagainya, itu ilmu tauhid, ataupun kadang-kala disebutkan juga sebagai ilmu usuluddin. Usul, asas, din, agama. Ilmu yang membicarakan asas-asas agama. Dan asas agama itu ialah berkaitan makhluk dengan Khalik, berkaitan manusia dengan Allah. Dan antara perinciannya telah kita sebutkan tadi. Beribadah tanpa syirik, kemudian kita tidak berkuasa mendatangkan kebaikan dan kemudaratan. Jika ada orang nak membantu melindungi kita, tidak boleh dilakukannya tanpa izin ilahi. Kemudian kita bicarakan selepas itu tentang Rasul. Apa fungsi Rasul? Fungsi Rasul bukan mencipta agama. Fungsi Rasul menyampaikan agama. Agama ciptaan Allah. Maka Rasul balagh, hanya menyampaikan.
Lahirlah sifat wajib Rasul, tabligh, menyampaikan apa yang Allah amanahkan, maka lahirlah amanah. Menyampaikan risalahnya, risalah Allah, bukan risalah baginda, ciptaan sendiri, maka lahirlah apa yang kita sebutkan sebagai siddiq, benar menyampaikan risalahnya dan menyampaikannya dengan tafsiran secara bijak dan bijaksana, maka lahirlah fatanah. Itulah kesimpulan yang kita boleh buat daripada kajian ayat-ayat yang merupakan penghujung bagi surah Al-Jin, insya-Allah. Semoga ada kebaikannya, insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Dan kita ulang kaji sedikit tentang bab puasa, insya-Allah. Untuk bab Ramadan, saya minta izin ambil fakta-fakta penting dari buku saya. Saya nak kena minta izin untuk tunaikan permintaan penerbit buku saya yang melantik saya sebagai duta membaca buku bulan Ramadan. Jadi sebagai duta ni nak baca lah, nak baca. Saya minta izin ni sebab bila saya baca buku, orang pelik. Sebab apa pelik? Dr. Daniel kami tak kenal macam tu. Kalau dia berceramah, dia tak ada buku depan dia. Kalau dia berkhutbah, tak ada kertas depan dia. Jawab soalan di TV, tak rojok apa-apa pun, terus keluar. Hari ni dia baca buku. This is not Dr. Daniel anymore. Ini bukan Dr. Daniel, ni doktor lain ni. Jin apa? Tidak. Lepas tu saya kena sebut, saya sedang minta izin sekarang. Saya nak sebut begitu, tapi sebab duta membaca, saya bacalah sikit-sikit sebagai duta membaca di bulan Ramadan, insya-Allah ya. Jadi saya gunakan buku saya, buku yang bertajuk Tuan Bertanya, Dr. Daniel Menjawab. Bukan suruh beli, suruh baca, itu saja, insya-Allah. Pertama sekali saya sebutkan awal-awal tadi, kewajipan berpuasa adalah berdasarkan nas dan dalil. Dalilnya jelas, surah Al-Baqarah 183. Dan kewajipan berpuasa di musim Ramadan bermula tahun kedua hijrah. Sebelum tahun kedua hijrah, kewajipan berpuasa Ramadan tidak diwajibkan. Mula wajib tahun kedua hijrah. Sebelum itu, yang diwajibkan berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim ialah puasa Ashura. Sebelum Ramadan, puasa yang diwajibkan ialah puasa Ashura. Dan selepas diwajibkan berpuasa di musim Ramadan, puasa Ashura yang sebelumnya wajib jadi sunat. Terpulang pada umat Islam nak puasa Ashura ataupun tidak. Selepas puasa Ramadan diwajibkan. Itu jelas. Dan telah kita sebutkan tadi bahawa puasa Ramadan ini sebulan penuh dan ia ada tujuannya. Tujuannya mencapai takwa. Dan kita mentafsir maksud takwa berdasarkan tafsiran sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Takwa yang sebenarnya, kata sahabat itu, ialah kamu taat, tidak maksiat, kamu ingat, tidak lupa, kamu syukur, tidak kufur. Maka itu nak kita hasilkan dengan puasa. Jadi telah saya peringatkan tadi, tujuan besar itu, maka bukan tujuan besar seperti nak kuruskan badan menjadi tujuan kita. Jadi dengan takwa, jika tercapai takwa, segala kebaikan kita peroleh. InsyaAllah termasuk kebaikan di penjuru kesihatan. Ramai yang bertanya, Dr. Daniel, ada tak kajian saintifik berkaitan kebaikan berpuasa di musim Ramadan? Dan harus saya sebutkan, ada pakar di barat mengkritik puasa Ramadan. Mereka mengkritik dengan kejam sekali. Seolah-olahnya puasa kita ni tak ada sebarang kaedah.
Tak ada sebarang kebaikan dari segi sains. Sebab apa? Sebab 11 bulan tak diwajibkan puasa, selepas itu sebulan diwajibkan puasa. Dan bila diwajibkan puasa pula, berubah pula sistem hidup umat Islam. Tiba-tiba di sebelah malamnya ada solat yang lebih, kena bangun awal untuk bersahur. Bagi mereka ia mengganggu biorhythm ataupun mengganggu pusingan biologi dalam badan kita. Itu dakwaan mereka. Tapi yang kita lihat berlaku di seluruh dunia, budak-budak pun berpuasa, orang tua pun berpuasa, dikecualikan yang sakit dari segi syariatnya. Dan kita melihat rata-ratanya kita rasai kebaikan itu, kita rasai kesihatan, dan kita seringkali mendapati waktu kita tak berpuasa, kita boleh makan secara kenyang, ibadah kurang. Tapi musim Ramadan dengan berpuasa, ibadah lebih. Banyak kelebihan yang kita boleh buat. Banyak benda lebih. Semayang malam 20 campur 3, 8 campur 3. Kita boleh buat. Walaupun selepas berpuasa di siang hari. Kita rasai kebaikannya. Kita rasai. Jadi, sudah pasti hal ini perlu didatakan. Perlu dibuat kajian yang lebih khusus. Justru ada saintis memenuhi hajat umat Islam itu. Contoh, pada tahun 1994, Kongres Antarabangsa yang pertama diadakan di Casablanca. Kongres Antarabangsa yang pertama diadakan di Casablanca tahun 1994. Temanya kesihatan dan Ramadan. Ramadan and health. Itu temanya. Dan ini disebutkan sebagai first International Congress on Health and Ramadan. Diadakan pada bulan Januari 1994 di Casablanca. Casablanca di mana? Di Morocco. Maka pakar-pakar perubatan membentangkan lebih kurang 50 kertas kajian tentang Ramadan dan kesihatan. Bukan puasa secara umum. Ini puasa Ramadan secara khusus. Apa kebaikannya? 50 kertas kerja dibentangkan 1994 dan secara umumnya ada rumusan. Rumusannya ialah Ramadan tidak mendatangkan kemudaratan. Sebaliknya, Ramadan jika dilakukan dengan betul, puasanya niatnya betul. Kalau berbuka, jangan buka dengan sebiji buah kurma, 10 daging kurma. Buka dengan betul. Puasa, buka puasa 1 buah kurma, sunnah Nabi. Lepas tu telan 10 daging kurma, punah Nabi pula, punah sunnah Nabi. Yang tu kalau makin teruk kesihatan pun menasabah juga. Ikut cara yang betul, maka didapati cara umumnya Ramadan menyihatkan. Pada tahun 1984, Dr. Sulaiman dari University Hospital Amman juga membuat kajian. Kajian dilakukan ke atas 42 orang lelaki dan 26 orang wanita. Kajian ini berbentuk darah diambil sebelum berpuasa, darah diambil ketika berpuasa, darah diambil selepas berpuasa. Mengukur benda lebih kurang sama. Glukos, asid lemak, kolesterol, tyroksin dan begitulah seterusnya. Maka diukur sebelum, ketika dan selepas berpuasa. Rumusannya ia juga menyihatkan. Itu Dr. Sulaiman daripada Amman. Kemudian ada lagi satunya lebih kurang sama. Kajian dilakukan di Universiti Sains Perubatan Tehran oleh Dr. F. Azizi. Lebih kurang sama maksudnya, rumusannya lebih kurang sama. Masya Allah. Jadi ini tulisan yang agak popular. Siapa yang sempat membaca buku karangan Dr. Shahid Attar, bukunya bertajuk Islamic Perspectives in Medicine. Biasa doktor saya suruh dia baca buku inilah, Islamic Perspectives in Medicine. Bukan karangan Dr. Daniel, karangan orang lain. Itu pun kita suruh baca juga, iaitu karangan Dr. Shahid Attar. Dia banyak bicarakan hukum hakam untuk pengamal perubatan. Satu buku yang bagus. Dan ini menceritakan tentang fakta yang saya sebutkan tadi. Tapi akhirnya diceritakan pada saya, tak banyaklah fakta-fakta tentang kebaikan Ramadan, Dr. Daniel.
Maka saya cuba merujuk, bertanya, dan akhirnya sempat mendapat beberapa maklumat fakta, kajian-kajian sah yang dilakukan tentang kebaikan berpuasa Ramadan. Maka itu yang saya himpunkan. Fakta-fakta ni saya tak mau kehilangan, maka perlu dibukukan supaya ia tak hilang. Fakta ini fakta cantik yang mencantikkan amal ibadah kita. Walaupun kita beramal ibadah bukan kerana sains, kita berpuasa bukan kerana penemuan sains. Jika penemuan sains mengatakan Ramadan tak elok, kita tak usah puasa. Bukan. Tak ada kaitan dengan sains. Kita berpuasa sebab Allah wajibkan. Tapi kalau ada pengukuhan di penjuru sains, kita manfaatkan saja. Itu saja. Ia tidak mengubah hukum, dia cuma mencantikkan hukum. Itu hasrat kita. Maka saya himpunkan sebagai contoh, ada satu kajian. Kajiannya bertemakan Increased Fat Oxidation During Ramadan Fasting in Healthy Women. Kajian dilakukan tentang pembakaran lemak, fat oxidation, ketika berlaku Ramadan. Maka didapati bahawa memang ketika berpuasa di siang hari, pembakaran lemak meningkat, dan rumusannya ia lebih menyihatkan. Itu satu contoh. Kajian yang lagi satu juga sah, dilakukan oleh Fredon Azizi. Tajuk kajiannya Ramadan Fasting and Diabetes Mellitus. Dan kajian ini agak mendetail, tapi didapati berat badan menurun kalau puasa kita betul. Didapati dari kes-kes yang dikaji, berat badan menurun sebanyak 1.7 kg. Ada kes. Ada yang menurun sampai 3.8 kg ke atas mereka yang berpuasa 1 bulan penuh. Ini dikaji ke atas mereka yang berpuasa 1 bulan penuh. Bagi wanita mungkin yang haid ke, terpaksa berbuka, itu mungkin tak dikaji. Dikaji mereka yang berpuasa sebulan penuh, ada kes yang penurunan berat badannya begitu menonjol, menghampiri 4 kg. 4 kg menurun musim Ramadan, Masya Allah kan? Masya Allah. Naik kapal terbang lebih ringan, bawa badan berlari lebih ringan, Masya Allah kan? Masya Allah. Jadi itu faedahnya. Kemudian dibuat kajian ke atas mereka yang dapat sakit buah pinggang. Ada tak bahaya pengidap sakit pesakit yang menghidap sakit buah pinggang berpuasa? Maka tajuk kajiannya ialah Ramadan Fasting and Transplantation. Begitu teruk buah pinggang hingga terpaksa diganti dengan buah pinggang baru. Dan mereka nak berpuasa. Pakar-pakar kata jangan. You shouldn't fast. Sebab penyakit you ni critical. Tapi orang Islam dia nak puasa. I want to fast. Never mind. If I die during fasting. Sikap orang Islam. Kalau aku mati pun tak apa. Mati dalam keadaan berpuasa, alhamdulillah. Pakar-pakar di barat tak izinkan. Tak apa, kita buat kajian. Maka kajian dibuat, didapati bahawa fungsi buah pinggang stabil dengan puasa Ramadan. Itu penemuan demi penemuan, artinya Masya Allah. Saya sebut hanya beberapa kajian. Jika berminat, insyaAllah baca buku ini. Saya bukan suruh beli, suruh baca. Baca, ada lagi kajian-kajian. Masuk dalam Facebook lah. Hebah-hebahkan kebaikan puasa Ramadan dalam Facebook. Tag lah pada kawan-kawan, insyaAllah. Hebahkan supaya kebaikan puasa kita ini kebaikan yang dunia tahu, insyaAllah. Jadi itu aspek yang saintifiknya, insyaAllah. Satu lagi aspek yang tak saya sebutkan ialah bila kita berpuasa, dia syarat sah senang saja. Syarat sah. Siapa yang puasanya sah, itu syarat sah. Fiqah dia begitu. Dia ada format dia. Orang otak fiqah dia ada format. Syarat sah, syarat wajib, rukun, sunat. Apa yang membatalkan? Formatnya sama. Di kertas A4, formatnya sama. Itu otak fiqah. Lepas tu jika orang mengaji fiqah, dia tak ikut format tu, kita kata lulus fiqah ke tak ni? Di format pemikirannya. Ya, apa syarat sah? Siapa yang puasanya sah? Itu syarat sah. Pertama orang Islam. Orang Islam, mudah saja. Orang Islam, artinya non-Muslim, dia berpuasa, dia puasa sajalah. Puasa bukan ibadah, sebab tak sah. Yang keduanya, mumayyiz dan tidak gila. Budak-budak yang masih kecil, umur 2-3 tahun, kita tak kata dia berpuasa.
Sebab dia tak mampu bezakan antara buruk dan baik. Tapi bila masuk darjah satu kan, dah mula boleh bezakan dasar-dasar buruk dan baik. Puasa itu puasa latihan bagi dia, tak wajib. Tapi dari segi syariat sah insya-Allah. Dan orang gila puasanya tak sah. Orang gila puasa tak sah. Dia tak makan, bukan kerana puasa. Sebab puasa dia tak sah. Dan yang ketiganya ialah ikut. Tidak berlaku kepadanya benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Itu tigalah syarat sah, insya-Allah. Kemudian bila kita nak berpuasa, ada dua rukun penting. Dua rukun. Senang ya. Pertama niat, kedua meninggalkan. Senang nak puasa. Sebab itu orang jika nak berpuasa, senang. Tak payah keluar kesah. Nak kena beli apa nak puasa? Tak payah beli. Tak payah beli. Hari ni punya ramai orang beli. Hari ni saya pergi ke bandar. Subhanallah, tak nak keluar hari ni. Terpaksa keluar sebab ada urusan penting. Ya Rabbi, kesesakan luar biasa. Terutama di mana tau? Di pasar Rock Walk. Pasar Rock Walk. Kesesakan luar biasa. Ya Rabbi, umat Islam nak puasa rupanya. Nak puasa. Nak beli barang, mungkin nak stok lah untuk sebulan insya-Allah. Jadi ini, adakah dia syarat wajib hukum puasa? Tidak. Sebab yang pertama niat di hati. Waktu niat dari maghrib sebelum subuh. Niat dia senang. Cuma di Malaysia dia ajar dua benda. Mazhab Syafi'i. Wajib niat setiap malam. Jika terlupa berniat, tidak sah puasanya. Tapi tetap tak boleh makan dan minum. Kena terus macam berpuasa, tapi tak sah. Sebab rukun niat tidak wujud. Susahnya mazhab Syafi'i. Sebab itu orang kita je cukup jaga bab niat puasa ni. Nawaitu sawm maghadin. Yang tu bukan niat, tu lafaz. Yang wajibnya niat di hati. Nak lafaz pun tak apa. Tapi saya tak pernah ajar lafaz. Saya nak ajar niat. Lafaz ni terpulang lah. Tapi yang wajib tu niat. Niat di hati. Saja aku puasa Ramadan. Puasa besok hari bulan Ramadan. Cukup dah. Saja aku puasa. Sebab mazhab Syafi'i, dia mau tentukan untuk besok. Dia mau tentukan untuk besok. Saja aku puasa besok hari bulan Ramadan. Cukup. Di hati. Pejam mata kelipuk-kelipuk dan niat. Saja aku puasa besok hari. Besok tu. Bagi mazhab Syafi'i, besok tu penting. Saja aku puasa besok hari bulan Ramadan. Cukup dah. Tak payah kata ini tahun bila lagi jika bukan tahun ini. Tak payah. Yang perlu takat tadi je. Saya punya niat cukup senang. Pejam mata sekejap, niat dah. Tapi setiap malam. Sebab tu di Malaysia diberitahu berniat setiap malam ni bukan semua ulama setuju. Bukan semua ulama setuju. Imam Malik tak setuju. Dia kata puasa Ramadan ni, puasa Ramadan dia 1 bulan penuh. Dia bukan terpisah-pisah. Maka cukuplah malam pertama niat saja aku berpuasa sebulan penuh. Cukup dah. Tak wajib lagi berniat setiap malam. Itu mazhab Maliki. Maka ada sebahagian ulama, saya ambil pendapat ni, mengatakan malam pertama, contoh besok, kata diisytiharkan kita berpuasa besok lah. Di malam ni kita niat. Malam pertama kita niat dua-dua sekali. Saja aku berpuasa sebulan penuh. Tapi setiap malam niat juga. Cuma jika terlupa, puasa kita tetap sah sebab sudah kita niat mengikut pendapat Maliki untuk sebulan penuh. Oleh ikut Syafi'i, jika terlupa kena qadha. Walaupun siang hari tetap berpuasa, tak boleh buka. Tak boleh, haram. Tapi tak sah sebab rukun niat tak berlaku. Jadi kita ambil dua-dua sekali. Itu yang pertama, niat. Ada orang bertanya kepada Dr. Denia, kalau saya niat belum tidur, lepas tu saya tidur, adakah niat saya tidur juga bersama saya? Perlu niat semula bila bangun tidur. Ya Rabbi, susahnya fiqahmu. Ini belajar fiqah tak betul. Nabi kata cukup dengan niat. Nabi tak kata jika niat kamu itu di bawah tidur, bangun tidur niat semula. Nabi tak perincikan, jangan menyusahkan. Itulah fiqah Nabi. Fiqah Nabi, jika Nabi diam,
Kita pun diam, jangan menambah-nambah. Nabi kata setiap amal dengan niat. Dah niat dah? Dah niat. Dah ikut dah, cukup. Niat pukul 8, ya. Bangun balik pukul 4. Tapi dah niat kan? Dah niat. Nabi kata cukup, ada niat dah cukup. Tak payah menyusahkan. Kalau, tak payah. Itu mudah fiqah Nabi itu, mudah. Fiqah kita yang susah. Fiqah manusia yang bagi susah. Fiqah Nabi mudah. Rukun pertama niat, rukun kedua meninggalkan. Bukan membuat, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Ini berbeza dengan ibadah lain. Ibadah lain kena mendatangkan. Dan kadang-kadang mendatangkan dalam bentuknya orang tengok. Contoh, kita nak semayang. Orang lelaki semayang pada hari Jumaat. Wajib. Semayang pada hari Jumaat, berjemaah. Tak boleh seorang mengatakan, saya ni warak, tak suka menunjuk-nunjuk. Saya semayang Jumaat seorang diri. Saya semayang Jumaat seorang diri. Tak mau tunjuk-tunjuk, riak. Tak ada sah apa. Dapat dosa bertambah. Ajang ibadah memang kena bersama orang lain. Jagalah hati ketika itu. Kehendak Islam kena berjamaah. Contoh Jumaat. Ajang ibadah kena bersama orang lain. Macam keluarkan zakat. Nak serah pada hamil. Oh, saya ni warak bagi zakat. Tak mau jumpa siapa-siapa. Letak saja duit pokok kelapa. Kan? Ambil duit RM7. Ni zakat fitrah RM7. Tahun ni RM7. Pulau Pinang pun kita mesyuarat baru ni RM7. RM7. Ikut beras kiraan Baghdadi. Kita putuskan macam tahun lepas RM7. Tak ada peningkatan. Jadi kita pun ambil RM7 bagi satu kepala. Ini zakat fitrahku untuk diriku. Air warak, letak buah pokok kelapa. Tak sah zakat dia. Sebab tak sampai pada saluran. Tak membawa pada asnaf. Dia ada ibadah memang kena ada orang lain. Tapi puasa dia lain. Dia bukan membuat, dia meninggalkan. Meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa. Sebab itu dalam hadis kursi Allah sebutkan, puasa ini bagiku. Memang orang tak tahu kita benar-benar berpuasa ataupun tidak. Orang tak tahu. Kalau kita bagi tahu boleh menipu. Orang tak tahu sebab tak nampak. Tak nampak. Orang berpuasa mesti angkat tangan kanan. Tak ada. Tak ada. Katalah seseorang itu waktu pukul 8 kan, lepas sembahyang duha sengaja dia makan. Allah melakasum tu ambil buah kurma. Lepas tu keluar buat kering mulutnya. Keluar buat sedih. Allah, buat warak lah. Padahal dia kena ada buah kurma. Siapa tahu? Oh, nanti petang kita akan ada jamuan berbuka puasa jabatan kita. Dia pun datang buat sedih. Macam puasa sangat dah. Padahal menipu. Orang tak tahu, tak nampak. Jadi puasa itu bagiku. Kalau kita ikhlas, itulah kehebatan puasa ketika kita buat dengan ikhlas. Tinggi martabatnya. InsyaAllah. Kemudian satu sunnah yang penting, sahur. Dari segi sains, dalam masa 24 jam, makanan paling penting ialah sarapan pagi. Ini untuk umum. Lepas itu siswa-siswi yang tak suka sarapan pagi, otak mereka tak mantap. Sebab tu anak-anak kita yang pergi sekolah tak sarapan pagi, percayalah, akademik dia tak mantap. Jika mantap, boleh lagi mantap sebenarnya. Tapi biasanya orang yang tak sarapan pagi, mengabaikan sarapan pagi, walaupun dia jaga makanan petangnya, makanan tengah hari, dia abai sarapan pagi, otak dia tak mantap. Malah ada kajian menampakkan mereka calon dapat sakit jantung dan juga kencing manis. Ada kajian dibuatkan, contoh di Harvard dan sebagainya. Jadi sarapan pagi itu penting. Maka kita berpuasa. Di Malaysia kita berpuasa 13 ke 14 jam. Tapi di barat sekarang puasanya lama lagi. Sebab sekarang sama. Sekarang sama. Julai, Ogos ni sana musim panas. Kalau pergi London sekarang nak jalan pun susah sebab summer sales. Di kota London sekarang bersesak manusia. Summer sales. Orang pergi beli barang di sana. Orang Islam berpuasa. Dia punya subuh lebih kurang pukul 4. Sekarang di London. Subuh lebih kurang pukul 4. Dan malam lebih kurang pukul 9. Bayangkan subuh bangun pukul 4. Betul? Kena puasa lah. Puasa buka pukul 9. Fish. Tepuk dahi. Tapi mereka boleh berpuasa. Alhamdulillah.
Tapi bila waktu winter, waktu musim sejuk, gelak terbahak-bahak. Yang tu pendek sungguh, kelipuk-kelipuk buka puasa dah. Jadi itulah Islam. Dia ikut pusingan bulan, rasai setiap bulan. Kita akan berpuasa mengikut musim, berada musim, 4 musim, semua musim kita lalui. Tarbiyahnya ikut semua musim. Itu latihan Islam, insya-Allah. Jadi kita di Malaysia 13 ke 14 jam. Tak bimbang. Sahur jaga. Sebab itu dalam Islam, sahur Nabi kata sunat dilewatkan. Ambil sahur dekat subuh. Dekat subuh. Buka puasa, cepatkan. Maksud cepat macam mana? Bukan buka puasa 7.30, 7 suku makan dah. Saya ni ikut sunnah. Patutnya masuk maghrib 7.30, 7 suku. Allah malakasum tu. Cepatkan. Bukan itu. Maksudnya, jangan sembahyang maghrib, makan dulu. Cepatkan itu maksudnya. Ada setengah buat warak. Orang azan maghrib, nanti abah sembahyang dulu. Nanti sehari dulu bersila sampai isya lah. Fikir nak makan lama. Fikir nak makan, nak sembahyang maghrib dulu bukan pasal apa? Nak bersila tu, simpui kaki tak bangun dah. Itu maksudnya. Tapi Nabi kata cepat, buka puasa dulu. Lepas tu sembahyang. Jadi puasa, buka dulu, makan ringan. Makan ringan dan sistem penghazaman baru dihidupkan secara aktif. Makan sikit dulu. Nabi kata buah kurma dengan air. Lepas tu insya-Allah jamalah apa-apa macam kita di Malaysia kan. Takkan buah kurma saja. Orang kata kan. Abah mak takkan buah kurma saja. Sunnah mau juga. Bukan sunnah pun lagi mau. Takkan buah kurma saja. Kesian ibu. Kena masak lebih musim Ramadan. Sebab selera ni bukan-bukan. Tak payah masak pergi pasar malam. Tengok semua mau. Kalau boleh kemah-kemah tu balik ke rumah. Itu nafsu ya. Bulan Ramadan ni jaga nafsu. Dia teringin. Padahal makan sikit, kenyang dah. Lain semua buang. Kena peringat yang tu. Itu ramai orang dia ke ekonomi dia lagi teruk musim Ramadan. Baru ni saya ceramah di Kajang, ada seorang beritahu saya. Dr. Daniel, saya boleh isytiharkan. Masya-Allah. Dia engineer. Saya berani isytiharkan di musim Ramadan. Ekonomi saya lagi mantap. Wang yang saya gunakan sikit di musim Ramadan. Saya benar-benar mengikut sunnah. Saya kata dia ni hebat. Macam mana you buat? Senang. Buka puasa pergi masjid. Semua terhidang. Saya pergi awal, duduk bersila. Tempat yang paling saya pilih, tempat makanan yang saya suka. Saya pergi hujung sana ke hujung sini. Bubuk lambung ada, Allah malakasum tu. Martabak ada, Allah malakasum tu. Kuih cara lubang 6 ada, Allah malakasum tu. Buah hulu pun nasib baik ada, Allah malakasum tu. Rasa semua. Betul boleh sembahyang jemaah di masjid. Setiap malam buka puasa di masjid. Masya Allah. Sip dia. Tapi saya tanya dia, kahwin tak lagi? Tak lagi. Tak lagi. Jadi siapa yang belum kahwin, ikut cara dia. Memang bagus. Yang dah kahwin ramai anak ni, kita faham lah, insya-Allah ya. Tapi jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Boleh. Kejamlah saya mengatakan tak boleh. Tak boleh beli makanan-makanan yang sedap. Kejam. Mengapa kejam? Nabi pun tak kata macam tu. Nabi pun tak kata jangan. Kita pandai-pandai kata jangan martabak, jangan bubur lambu. Siapa kita? Nabi memperluaskan, kita menyempitkan. Boleh. Tapi jangan melampau. Wala tusrifu, kata Allah. Jangan melampaui batas. Jadi insya-Allah itu tentang sahur. Jadi bersahurlah dekat dengan subuh. Dekat dengan subuh. Cadangan saya lagi setengah jam nak masuk subuh, lagi setengah jam lebih kurang ambil sahur, makan sahur. Dekat setengah jam. Pastikan jangan sampai masuk subuh. Ada pelbagai pendapat. Ada kata imsak sebagainya. Bergaduh di Malaysia ni sebab imsak ya. Ada kata tidak ada imsak. Nabi kata bila masuk subuh baru mula berpuasa. Selagi belum masuk waktu subuh, sila makan. Jadi satu pendapat.
Lagi satu mengatakan mula imsak lagi 10 minit belum masuk subuh. Mana satu betul? Jadi saya ambil pendapat tengah. Lagi 10 minit nak masuk subuh waktu imsak, bukan tak boleh. Langkah berhati-hati. Sebab biasa bila bak makan ni terlupa waktu. Ada lagi ibu, ada lagi, ada. Buka peti air lagi. Semak lagi apa yang mungkin tersembunyi. Coklat Cadbury habis. Semua ada habis. Semua Allah melakasum tu. Jadi dia khuatiri tengah-tengah duk telan tu, Allahu Akbar. Sikit punya seksa kan masa tu. Itu rasa sedap ni. Jadi imsak tu saya ambil untuk berhati-hati. Tapi bagi saya memang katalah contoh ya, kita terlambat. Jaga-jaga terlambat. Jaga-jaga. Isteri pun ataupun ibu gerak. Astagfirullah, lagi 10 minit. Tengok kalender. Waktu imsak. Tapi lagi 10 minit masuk subuh. Tapi dia catat di kalender imsak. Macam mana bang? Makan saja. Pedulikan kalender. Makan. Subuh dah lagi? Belum. Pasti. Makan saja. Tapi jangan sampai terlajak. Itu saja. Jadi saya pegang jalan tengah begitu insya-Allah ya. Dan satu aspek yang kita nak perbanyakkan sudah pasti solat tarawih. Di Malaysia popular 20/3. Tiba-tiba sekarang sedang mengambil alih 20/3 ialah 8/3. Jadi semakin popular sekarang. Masa saya pengusi karya, cerita lama ni, 10-20 tahun dahulu, 20/3. Ustaz setengah mengatakan, siapa buat 8/3, ini puak-puak pemalah. Ya Rabbi, yang buat 8/3 you pemalah belaka. Kesian puak-puak tu. Padahal dia bukan pemalah. Dah. Dia yakin nasnya lebih kuat 8/3. Ustaz berkata pemalah. Astagfirullah. Sebenarnya 20/3 pun boleh, 8/3 pun boleh. Boleh. Saya ketika di Mesir, di Iskandaria, tu imam besar dia, Al-Hafiz, ulama Azhar, petah berhujah, petah fasih bercakap, khutbah dia kurang-kurang sejam, khutbah jemaat sejam di Ibrahimiyah, jenuh tukar kaki kanan, kaki kiri, Arab dia lunjuk kaki, sejam khutbah. Lepas tu di hujung, percakapan saya belum habis, saya akan sambung topik ini lepas sembahyang jemaat, sambung lagi lepas sembahyang jemaat. Tu dia jadi imam 8/3. Balik Malaysia jadi pengurusi karya, Dr. Jania nak sembahyang berapa? Di Malaysia berapa? Kami 8/3. Kami 20/3 di Sungai Ara. Dr. nak ikut Malaysia ke ikut Sungai Ara? Ikut Sungai Ara punya, ikut yang biasa, jangan kacau. Sebab ada dalil. 20/3 pun ada dalil, 8/3 pun ada dalil. Saya menemui kedua-duanya ada dalil. Buka kitab Nailul Autar paling kurang jumpa dalil dan pendapat ulama. Kitab Nailul Autar 20/3 saya temui dalil, bolehlah. 8/3 ada dalil, bolehlah. Tapi satu yang saya cari dalil tak jumpa. Apa dia? Bergaduh. Yang tu cari dalil tak jumpa, tuan-tuan perempuan. Bergaduh bertengkar 20/3 ke 8/3. Cari dalil tak jumpa. Tentang bab bergaduh 20/3 ke 8/3. Tak jumpa. Tiba-tiba orang pergi buat benda yang tak ada dalil. Bergaduh. Jadi sekarang kita pulanglah insya-Allah. 20/3 pun boleh, 8/3. Cuma saya kebetulan anak-anak saya suka 8/3. Saya bawa mereka. Saya pun 8/3 jugalah. InsyaAllah. Baru ni ada sebuah surau ni popular 20/3. Popular setiap tahun. Kita ikut Tok Wan, Tok Nek kita. Saya teruskan. Boleh tak Dr. Daniel? Kami nak kekal 20/3. Nak kekal. Silakan, tak salah. Bagus. Allah berkati you all. 2 minggu lepas, wakil dia bertemu saya. Tahun ni kami nak buat 8/3. Tahun ni Dr. Daniel kami nak buat 8/3. Saya pun kata, join the club.
Join the club. Masuk kelab 8.3. Jadi boleh, insya-Allah. Itu melawak saja. Jadi bergaduh tak ada. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, saya ingat itulah yang tak saya sebutkan. Adapun perincian jawapan berkaitan pertanyaan khusus, contoh orang yang asma nak guna inhaler, nebulizer siang hari, apa pendapat ulama dan seumpamanya lah, ada saya rakamkan dalam buku ini dengan hujahnya, nas dia, ijtihad ulama di perincian dalam buku ni. InsyaAllah dia bolehlah membacanya. Saya bukan suruh beli, suruh baca, boleh membacanya daripada buku ini, insyaAllah. Jadi saya harap ulang kaji Ramadan telah saya tunaikan, dan yang paling penting kita berdoa kepada Ilahi agar insyaAllah puasa kali ini puasa yang lebih bermakna bagi kita, insyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi selamat berpuasa, dan semoga puasa kita puasa yang lebih baik berbanding tahun-tahun yang lepas, dan insyaAllah kelas kita akan berjalan walaupun di musim Ramadan, dan semoga insyaAllah dengan itu kita harapkan di musim ini ilmu kita meningkat dan amal kita lagi meningkat, insyaAllah. Jadi apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang lemah kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.